Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita tengok penyelesaian masalah Matematik tingkatan 3 bab 3. Okey, soalan pertama, Encik Oswald meminjam sebanyak RM15,000 dari Bank Yakin untuk memulakan perniagaan tukang jahit di Rawang. Bank mengenakan 5% dengan kadar faedah sama rata untuk tempoh pembayaran balik selama 5 tahun. Berapakah jumlah faedah yang akan dibayar oleh Encik Oswald kepada pihak bank? Okey, jadi dalam soalan ini kita akan dapati beberapa maklumat untuk membantu pengiraan, iaitu 15,000 nilai P, 5% R, 5 tahun tempoh, dan soalannya adalah jumlah faedah. Okey, jadi kita senaraikan balik maklumat. P sama dengan 15,000, R sama dengan 5%, ataupun 0.05, iaitu 5 bahagi dengan 100. T sama dengan 5 tahun, dan I yang diminta oleh soalan. Okey, jadi gunakan saja rumus I sama dengan PR T, maka gantikan saja nilai P 15,000, R 0.05, T 5. Maka kita selesaikan 15,000 darab 0.05 darab dengan 5, kita akan dapat 3,750. Okey, seterusnya kita tengok soalan kedua. Puan Emily Francis menyimpan RM10,000 di sebuah bank. Pada akhir tahun ke-8, jumlah wang terkumpul berjumlah RM19,992.71 jika pihak bank membayar faedah tahunan sebanyak X% bagi setahun dan dikompaun setiap 6 bulan sekali, hitung nilai X. Okey, jadi 10,000 ini adalah nilai P. Tahun ke-8 kita akan anggap dia sebagai, kita boleh kira sebagai T. Tempoh wang terkumpul RM19,992.71. Ini adalah MV. Okey, faedah X% iaitu R. Okey, dikompaun 6 bulan sekali, berarti 12 bagi 6, kita akan dapat 2, hitung nilai X. Okey, jadi MV sama dengan 19,992.71. P sama dengan 10,000. T sama dengan 8. R sama dengan X%. Dan N sama dengan 12 bulan bagi dengan 6 bulan sekali, maka kita akan dapat 2. Dengan menggunakan rumus MV sama dengan P 1 tambah R per N NT, gantikan saja nilai MV 19,992.71, 10,000, dan nilai P 1 tambah R X per 100 per 2 NT 2 darab dengan 8. Maka kita akan pindahkan 10,000 ini ke sebelah kiri. Memandangkan 10,000 ada kurungan, berarti operasi darab pindah ke sebelah kiri, maka dia akan jadi bahagi. Maka 19,992.71 bahagi 0.71 bahagi dengan 10,000. Ini selesaikan saja. X per 100 bahagi 2, X per 2
100. 2 darab dengan 8 kita akan dapat 16. Okey, maka yang ini kita akan dapat, kita akan bahagi 1.1234 1.999.271 sama dengan 1 tambah X per 200 kuasa 16. Okey, kita tidak boleh buat apa-apa dalam kurungan ini. Kita perlu pindahkan dahulu kuasa ini. Jadi kuasa kalau pindah ke sebelah dia akan jadi punca kuasa. Maka kita akan dapat punca kuasa 16 1.999271 sama dengan 1 tambah X per 200. Untuk yang ini bila kita tekan kalkulator kita akan dapat. Okey, bagaimana kita nak tekan punca kuasa 16? Kita tekan dahulu 16. Lepas tu kita akan tekan shift dan kita akan cari butang yang kuasa ini. Okey, kalau kita perhatikan nampak X punca kuasa X tu diwakilkan dengan 16. Jadi kita tekan 1.999.271, maka kita akan dapat jawapan dia. Okey, tekan 16, shift, kuasa, maka kita akan dapat simbol X punca kuasa. Okey, jadi kita akan dapat 1.004 424 sama dengan 1 tambah X per 200. Okey, bagi yang tadi jangan lupa untuk bundarkan 1.4424. Di belakang 4 tu ada 9, maka bundarkan menjadi 5. Sepatutnya di sini adalah 5, maka kita pindahkan 1 ke sebelah. Ini pindah ke sebelah dia akan jadi tolak 1.0425 tolak 1 sama dengan X per 200. Maka bila tolak 1, 0.0425 sama dengan X per 200. X per 200 ni adalah operasi bahagi. Bila dia pindah ke sebelah kiri, jadi darab 200, maka X sama dengan 8.85. Okey, seterusnya kita tengok soalan ketiga. Puan Nuraini Mitis mendepositkan sejumlah wang ke dalam akaun simpanannya yang memberi faedah 2% tahun dan dikompaun setiap suku tahun. Berapakah deposit Puan Nuraini Mitis sekiranya wang terkumpul pada akhir tahun kelima adalah sebanyak RM7,734.26. Okay, jadi senaraikan dahulu maklumat-maklumat yang kita dapat daripada soalan ini. Kadar faedah 2% iaitu R dikompaun setiap suku tahun. Suku ini kita tahu 1/4, maka N sama dengan 4. Okey, tahun kelima ini kita boleh anggap sebagai T sama dengan 5.
7,734 26 sen. Ni adalah nilai MV sebab wang terkumpul. Dan soalan ini minta kita cari berapakah deposit, iaitu P, simpanan. Okey, jadi hasil dapatan kita tadi MV sama dengan 7,734,26, N sama dengan 4, P sama dengan, okey, ini yang kita mau cari, kita letak X saja. A 2%, iaitu 2/100, 0.02, T sama dengan 5. Okey, jadi selesaikan. MV sama dengan P 1 tambah R per N T. Maka gantikan saja nilai MV 7,734,26 P X 1 tambah R 0.02 bagi N 4 NT 4/5. Okey, salin balik saja. 7,734,26 X. Okey, yang ini boleh tekan serentak kalkulator. 1 tambah 0.02 bahagi 4. Tekan dahulu operasi bahagi. 0.02 bahagi 4. 0.02 bahagi 4. Jadi kita akan dapat 1.005 4/5 20. Maka yang ini salin saja. 7,734,26 X. Okey, yang ini 1.005 kuasa 20. Kita boleh terus tekan. 1.005 kuasa 20. Maka itu nilai yang kita dapat. 1.1049. Okey. Jadi X didarab dengan 1.1049, maka pindahkan ke sebelah, dia akan jadi operasi bahagi 7,734,26 bahagi dengan 1.1049 sama dengan X. Maka bila kita bahagi, kita akan dapat 6,999.96. Maka kita bundakan saja terus menjadi X sama dengan 7,000. Okay, kita tengok soalan keempat. Puan Zaitun membeli 1,000 unit saham syarikat pelita berhad pada harga RM2 seunit. Pada akhir tahun, syarikat pelita berhad membayar dividen sebanyak 20 sen seunit kepada semua pemegang saham syarikatnya. Pada tahun berikutnya, Puan Zaitun telah menjual semua saham yang dipegang apabila harga saham meningkat kepada RM2.20 seunit. Hitung nilai pulangan pelaburan bagi Puan Zaitun. Jadi berdasarkan soalan tadi, 1,000 unit yang dibeli pada harga RM2, maka RM2 didarab dengan 1,000, maka kita akan dapat RM 2,000. Okey. Seterusnya membayar dividen 20 sen dan dia menjual
RM2.20 seunit. Maka dividen 1000 unit darabkan dengan 20 sen, 20 sen bahagi dengan 100 sen, maka kita akan dapat RM RM200 dan dia menjual RM2.20 tolak dengan saham yang dibeli RM2, maka dia dapat untung 20 sen untuk satu saham. Maka dia mempunyai 1000 saham, 1000 unit darabkan dengan 20 sen, 20 bahagi 100 akan dapat RM200. Maka nilai pulangan pelaburan RM200 tambah dengan RM200, maka nilai pulangan pelaburannya adalah RM400.